Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Perbuatan paling jahat dan terkutuk yang sedang menular di negara Malaysia yang harus dihentikan ialah perbuatan memfitnah dan perbuatan menghantar, muat naik, hantaran, kandungan palsu dan jelek berkait dengan raja-raja terutamanya agung. Kita sebagai warga negara Malaysia tidaklah sepatutnya membuat atau terbiasa dengan tabiat tersebut. Dua tabiat ini harus kita hapuskan dalam dairi kehidupan kita, yaitu memfitnah dan menghantar kandungan palsu dan jelek. Lebih-lebih lagi itu berkaitan dengan agung. Ramai penggiat politik sekarang ini, pengikut-pengikut politik sekarang ini, seakan-akan sudah terikut-ikut terbawa-bawa dengan tabiat memfitnah, menghantar hantaran jelek, dan menghantar kandungan palsu. Perbuatan itu sepatutnya ditegah daripada awal lagi. Hari ini kita dikejutkan lagi dengan satu siasatan kepada 6 orang kerana muat naik kandungan palsu dan jelek berkait agung di Facebook. Ada kata padan muka mereka. Ada kata biarlah mereka menerima balasan akibat perbuatan mereka yang jahat itu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia turut menyiasat seorang suspek di Setapak kerana disyaki memuat naik kandungan palsu terhadap mesyuarat Majlis Raja-Raja. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia menyiasat 6 individu kerana dipercayai memuat naik kandungan berunsur palsu dan jelek, melibatkan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Majlis Raja-Raja di Facebook. SKMM dalam satu kenyataan berkata, satu operasi pemeriksaan dijalankan hari ini terhadap seorang suspek di Setapak kerana disyaki memuat naik kandungan palsu terhadap mesyuarat Majlis Raja-Raja. Dalam operasi ini, SKMM turut menyita satu unit telefon pintar dan satu unit kad SIM yang berkaitan dengan kes bagi membantu siasatan. Analisis forensik akan dijalankan ke atas peranti berkenan untuk mendapatkan keterangan bagi membuktikan kes, kata kenyataan itu lagi. Katanya, satu lagi kes akan disiasat secara bersama dengan unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman, di mana suspek diambil keterangan pada esok. Dua notis pula dikeluarkan SKMM kepada dua suspek untuk hadir memberi keterangan berkait kandungan yang dimuat naik mereka di Facebook. Menurut kenyataan itu lagi, operasi pemeriksaan bagi kes-kes lain pula akan dijalankan sepanjang minggu ini ke atas semua suspek di lokasi berasingan sekitar Sungai Petani di Kedah, Kota Baharu di Kelantan, dan Krian serta Teluk Intan di Perak. Katanya, kes itu disiasat mengikut Seksyen 233 dalam kurungan 1 kurungan E Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Siasatan menyeluruh akan dibuat dan seterusnya kes akan dikemukakan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk keputusan selanjutnya, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Ini satu kejutan paling besar untuk Anwar Ibrahim dan khususnya PKR. Seorang aktivis PKR dan juga pemimpin PKR terkenal, yaitu Iswardi Morni, letak semua jawatan PKR selepas sabit hasut. Iswardi Morni mengakui tidak pasti dengan masa depan politiknya dalam PKR. Pemimpin PKR, Iswardi Morni, melepaskan semua jawatannya dalam parti selepas didenda RM5,000 bulan lalu kerana menghina Yang di-Pertuan Agong 4 tahun lepas. Dalam video dimuat naik di TikTok, Ketua Bahagian Petra Jaya dan Setiausaha Koordinasi Penerangan PKR itu berkata,
beliau akan berundur secara rasmi daripada jawatan kepimpinannya dalam parti esok. Kes mahkamah tamat dan saya telah didenda. Saya tidak membuat rayuan, jadi saya tidak boleh bertanding dalam pilihan raya akan datang. Paling awal saya boleh bertanding dalam pilihan raya ialah 2032. Untuk pemilihan parti terpulang kepada parti. Tapi saya percaya parti pun tidak akan membenarkan saya bertanding seberang jawatan dalam parti, katanya lagi. Iswardi didakwa pada 1 Jun 2021 mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan E Akta Hasutan 1948 atas kenyataannya di Facebook yang dianggap berbaur hasutan dan menghina Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah. Pada 23 Januari lalu, Mahkamah Session Kuala Lumpur mendapati Iswardi bersalah dan menjatuhkan denda RM5,000. Iswardi mempunyai masa sehingga 6 Februari lalu untuk memfailkan rayuan terhadap sabitan serta hukumannya. Faktor utama Iswardi perlu pertimbangkan ialah beliau dilarang bertanding dalam pilihan raya parlimen atau pilihan raya negeri selama 5 tahun, melainkan beliau mendapat pengampunan agung. Perlembagaan Persekutuan melucutkan kelayakan sesiapa saja daripada bertanding sebagai calon pilihan raya selama 5 tahun selepas didenda penjara sekurang-kurangnya setahun atau denda minimum RM2,000. Walaupun Iswardi mengakui tidak pasti dengan masa depan politiknya dalam PKR, tetapi beliau akan terus terlibat dalam politik. Saya tidak pernah bercita-cita menjadi wakil rakyat atau menteri. Saya menyertai politik kerana saya percaya rakyat perlu mempunyai suara, kata beliau. Wow, hebat juga Iswardi ini mengakui sebenarnya beliau tidak ada tiada cita-cita pun untuk menjadi wakil rakyat ataupun menteri. Yang dia mahu menyertai politik kerana dia percaya rakyat perlu mempunyai suara. Saudara-saudara sekalian, semoga keputusan Iswardi murni meletakkan jawatan, semua jawatan dalam PKR itu adalah keputusan yang tepat. Kerana walaupun kalaulah dia masih bersama dengan PKR, silap-silap hari bulan isunya itu akan dapat ditunggang oleh para musuh politik PKR. Jadi tak apalah, berehat sebentar, kata apa yang disebut dalam siaran audio Khairi Jamaluddin, rehat sekejap, keluar sekejap, nanti fikir bagaimana untuk kembali lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada yang kata, habislah Bapak Gomo kali ini. Apabila Ketua Polis Negara lebih tegas mengambil keputusan dan mengambil tindakan undang-undang. Ramai sebenarnya yang gembira dengan tindakan Ketua Polis Negara yang tegas dengan keputusan untuk mahu supaya tindakan Muhammad Azri ataupun dikenali sebagai Papa Gomo ini dihentikan segera. Hari ini, Ketua Polis Negara kata, Azri tak hormat raja dengan menyerang saya, kata Ketua Polis Negara dalam pemfailan mahkamah. Razaruddin Hussein berkata, pembelaan justifikasi Wan Azri Wan Deris dan komen berpatutan dalam saman fitnah dikemuka tidak boleh dipertahan kerana berniat jahat. Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein mendakwa serangan Wan Azri Wan Deris ditujukan kepadanya ketika menjalankan tugas rasmi, memaparkan rasa tidak hormat kepada raja. Dalam jawapan difailkan menjawab pembelaan Azri, Razaruddin berkata pangkatnya sebagai pegawai awam di bawah perkara 132 Perlembagaan Persekutuan dan beliau memegang jawatan itu atas perkenan yang di-Pertuan Agong. Razaruddin mengemukakan saman fitnah terhadap Azri atas kenyataan dibuat dalam video dimuat naik di YouTube dan TikTok
pada 26 Disember tahun lalu dan dikongsi dengan dalam pelbagai platform media sosial. Sebarang serangan tidak wajar terhadap planatif Nazarudin adalah tanda tidak menghormati Yang di-Pertuan Agong, katanya dalam pemfailan dikemukakan peguam cara KB Tan Kumar dan partners minggu lalu. Beliau berkata pembelaan Azri terhadap tuntutan mahkamah di bawahnya tidak lebih penafian kosong. Dengan pembelaan justifikasi dan komen berpatutan tidak dapat dipertahankan, memandangkan ia disulami niat jahat. Nazarudin berkata kenyataan awam yang dibuat mengenai Azri berdasarkan siasatan polis. Beliau menafikan kenyataan itu mencemarkan imej Azri sambil mendakwa Azri sebenarnya tidak mempunyai reputasi baik. Dia, Azri, disiasat kerana menipu di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Planatif tidak mendakwa defendant seorang skamer maupun membuat apa jua kenyataan berhubung perkara berkenan, tambah jawapan itu. Nazarudin berkata sebagai agensi penguatkuasaan, polis hanya ditugaskan menjalankan penyiasatan. Sebarang keputusan sama ada melibatkan pendakwaan terpulang kepada pendakwa raya. Ketua Polis Negara juga menafikan menjadi penjilat kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim seperti didakwa Azri. Beliau mengakui Azri berhak mengkritik kerajaan. Namun kritikan mesti jujur, konstruktif dan berniat baik. Planatif iaitu Ketua Polis Negara iaitu Nazarudin bukan ahli politik tetapi penjawat awam atau pemegang jawatan awam yang tidak mempunyai kepentingan politik maupun fahaman politik, kata Nazarudin dalam jawapan balas. Azri yang menafikan mencemarkan reputasi Nazarudin bergantung kepada pembelaan justifikasi dan komen berpatutan bagi menentang saman tersebut. Dalam pernyataan pembelaan difailkan bulan lalu, Azri berkata Nazarudin sebagai pegawai awam diamanahkan dengan menjaga keselamatan negara dan orang ramai mesti terbuka untuk dikritik orang awam. Katanya sebagai pegawai awam, Nazarudin sepatutnya bertanggungjawab dan telus selain mempamerkan takbir urus baik. Dalam pernyataan tuntutan, Nazarudin mendakwa Azri telah menggunakan istilah menghina untuk menggambarkannya dan telah mengaitkannya secara palsu dengan Anwar. Beliau menuntut ganti rugi am, khas, teruk dan teladan serta injuksi menghalang Azri daripada membuat atau menerbitkan semula kenyataan sedemikian, sama ada sendiri atau melalui orang berkaitan dengannya. Nazarudin juga mahu Azri memohon maaf dan menarik semula kenyataan fitnah didakwa daripada semua akaun media sosial termasuk media massa dan media dalam talian, di mana sahaja ia diterbitkan. Mahkamah Tinggi bulan lalu mengeluarkan injuksi interlokutori memihak Nazarudin dan memerintahkan Azri mengeluarkan beberapa hantaran didakwa berunsur fitnah mengenai Ketua Polis Negara daripada media sosial sementara menunggu keputusan saman itu. Semalam, Nazarudin mendapat perintah ex parte terhadap Azri kerana menghina. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.